Assalamualaikum dan selamat petang. Jumpa lagi dalam pembelajaran kelas Cikgu Hafidah. Baik, hari ini kita nak tengok berkaitan dengan kaedah melaksanakan 2 meet dalam satu masa, khusus bagi guru-guru yang mempunyai bilangan murid melebihi 100 orang untuk satu-satu meet yang dilaksanakan bagi PDP hari ini. Baik, cara pertama, cikgu buka dulu link Google Meet cikgu. Okey, macam saya sebelum ni saya dah buat 2 link, satu melalui email. Ni adalah melalui email MOE . Mana nak cek balik link Google Meet cikgu, cikgu boleh buka email yang cikgu buat link Google Meet itu. Kemudian pergi pada Google Apps ni, cikgu tengok balik dalam kalender cikgu. Okey, kemudian cikgu buka kalender cikgu, nanti cikgu akan nampak link Google Meet yang dah dibuat sebelum ni. Okey, jadi cikgu boleh klik dan openkan untuk link yang pertama. Okey, sebagai contoh saya copy link ini. Okey. Dan saya pastekan di tab yang baru. Saya buka untuk Google Meet yang pertama. Okey. Baik. Kemudian kita masuk macam biasa. Okey, ini adalah Google Meet pertama kita yang murid-murid kita join. Okey, untuk Google Meet yang kedua, link Google Meet yang kedua, saya cadangkan cikgu boleh guna Incognitive window, lagi mudah sebenarnya. Macam mana nak dapatkan Incognitive window? Cikgu klik pada titik 3 dalam Google search ni. Okay, cikgu klik button 3 ni, ada perkataan New Incognitive window. Apa fungsi New Incognitive window ni? Sebenarnya dia akan bukakan satu window Google yang baru dan tidak akan mengganggu pada window yang pertama tadi. Bagaimana cikgu nak tahu kita ada 2 window? Okay, cikgu boleh pergi bawah ni. Okay, ini. Okay, saya maafin saya ada 3 window dah sebenarnya. Okay, ini window yang pertama tadi. Okay, New Incognitive window ni adalah window yang kedua. Contoh saya padam balik. Okay, saya close balik. Bila cikgu pergi pada Google Chrome ini, cikgu hanya ada satu window. Okay, jadi kita nak buka untuk link Meet yang kedua itu pada window yang kedua. Cikgu klik button 3 di sini dan kliklah pada New Incognitive window. Okay, di sini cikgu masukkan link Meet cikgu yang kedua. Macam mana nak kenal pasti link Meet cikgu yang kedua? Cikgu kena buka juga email yang cikgu createkan Google link Meet yang kedua. Okay, contohnya saya pergi dulu pada Google window yang pertama. Okay, link Meet yang kedua saya buat dalam email eDidik. Okay, jadi macam mana nak tengok macam cara yang sama tadi, cikgu boleh pergi pada kalender cikgu dan cikgu tambah akaun cikgu. Okay, carilah email yang cikgu buat untuk link yang kedua macam saya buat dalam akaun email eDidik saya. Jadi saya dah siap-siap. Okay, ini akaun email eDidik saya. Dalam ni ada link yang kedua. Sama juga cara dia, bagaimana nak ambil, klik saja dan cikgu copy link tersebut. Okay, link ini kita pastekan pada window yang kedua. Okay, yang kosong ni tadi dan kita pastekan sahaja. Okay, bila kita masuk sahaja di sini. Okay, pastikan kita masuk Google Meet yang kedua ini melalui email host yang kita buat. Macam tadi saya kata, saya buat link Meet yang kedua ini melalui email eDidik saya. Jadi saya kena masuk mengikut email eDidik. Okay, supaya nanti murid-murid yang join untuk kelas saya, mereka bolehlah untuk saya admit mereka masuk kelas. Okay, saya mengikut saja arahan. Okey, sekarang kita dah masuk untuk Meet yang kedua. Jadi untuk link Meet ni pun kita boleh bagi pada murid kita.
Okey, kemudian lepas kita buka 2 Meet, sekarang kita nampak ini Meet yang pertama kita tadi, ada gambar saya. Okey, Meet yang kedua ada huruf H, sebenarnya H ni nama saya lah, saya tak masukkan profile picture kat sini. Okey, baik. Kita buka dua-dua link Meet ini serentak. Macam mana cara dia? Cikgu boleh klik, kalau di atas ni ada 3, satu minimize, ni kita restore, yang ni kita close kan. Cikgu klik saja button yang tengah ni close untuk kita kecilkan paparan untuk window yang pertama. Sama juga dengan window yang kedua, cikgu klik untuk restore ni, kita kecilkan dia, jadi kita dapat paparan yang kedua. Okey, nampak? Ni kita boleh adjust lah. Ni untuk apa? Sebab kita mudah nampak murid kita yang nak masuk nanti. Allah, tertutup. Minta maaf. Okey, kita boleh adjust, kita boleh nampak murid yang masuk nanti untuk kita admit. Tak payahlah kita nak guna 2 device sebenarnya. Memang kita kena guna satu device je, senang boleh tengok sebelah-sebelah. Okey, ni link Meet yang pertama. Ini adalah link Meet yang kedua. Bila murid masuk, tak ada masalah. Kita boleh admit dan sebagainya. Okey, seterusnya macam mana kita nak present bahan? Sama juga peranan dalam Meet seperti yang kita dah belajar pun sebelum ni, titik 3 ni. Okey, kalau cikgu klik titik 3 ni, pertamanya ini dalam bahagian setting ni sangat main peranan. Setting audio ni sangat main peranan. Okay. Kalau cikgu nak bercakap, pastikan cikgu klik pada mikrofon. Kalau cikgu nak bentangkan YouTube, audio, video dan sebagainya, cikgu kena melalui laptop, cikgu kena klik pada default stereo. Begitu juga dengan link yang kedua ni pun sama juga. Ni setting untuk audio video lah. Baik, untuk paparan, contoh cikgu ada bahan mengajar dalam bentuk PowerPoint, cikgu nak sharekan pada murid. Macam biasa, kita gunakan juga Present Now. Okay. Cuma ni saya nasihatkan cikgu kliklah entire screen. Okay. Mana cikgu klik entire screen. Contohlah saya buka satu PowerPoint saya. Okay. Contoh saya buka satu PowerPoint saya. Saya nak ajar murid tajuk ni. Okay. Saya kembali balik kepada paparan Meet tadi. Cikgu boleh klik je kat bawah ni kan, dia akan ada. Okay, jadi kita macam biasa, just present now and entire screen. Okay, ini untuk link yang pertama. Jangan lupa juga untuk link yang kedua pun cikgu kena tekan juga present. Kalau tidak nanti murid yang hadir dalam link kedua ni dia tak nampak apa yang cikgu presentkan. Okay, sama juga nanti klik kat sini, ambil entire screen. Jadi kita akan nampaklah keseluruhan. Okay, yang ini pun sama nanti, ambil entire screen, klik dan share. Nampak? Present. Jadi apa sahaja yang kita present dalam paparan screen kita, murid akan nampak. Jadi kita boleh terus mengajar lah. Bukalah PowerPoint ni. Ajarlah murid. Jadi kelebihannya dalam masa yang sama, murid kita boleh tengok walaupun mereka berada di lain-lain kelas. Okay, walaupun mereka berada di link pertama ataupun di link yang kedua, mereka masih boleh lihat apa yang kita presentkan. Okay, sama sahaja. Jadi, cikgu boleh gunakan kaedah ni bagi murid yang melebihi 100 orang buat sementara waktu ni. Okay, itu paling mudah. Tapi saya ingatkan di sini, peranan setting audio ni sangat bermain penting lah. Selalu cikgu ada masalah tak keluar suara dan sebagainya, semua di sini. Dalam bahagian audio ni cikgu kena main. Kalau kadang link satu dengar, link dua tak dengar, tu mungkin audio kat sini cikgu tak set. Cikgu kena set juga. Okay. Itu saja perkongsian saya pada petang ini. Harap dapat membantu pada guru yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Assalamualaikum.